Bajau terbahagi kepada dua kumpulan yang telah menetap di pantai barat dan timur Sabah sejak beberapa ratus tahun yang lepas dan diiktiraf sebagai penduduk asli Nusantara dan antara bumi putera kedua terbesar di negeri Sabah dan sekitarnya. Manakala di sebelah pantai barat pula, mereka dikenali sebagai Bajau Samah. Mereka bekerja sebagai petani dan nelayan di pesisiran pantai barat di samping menunggang kuda, dan Bajau di pantai timur Sabah sebagai nelayan dan penyelam yang mahir. Orang Bajau Samah pantai barat terkenal sebagai penunggang kuda, pembuat parang dan pesawah serta penternak. Pada masa yang sama juga, masyarakat Bajau pantai timur Sabah khasnya dari daerah Semporna juga mendapat gelaran istimewa dan unik seperti Sea Gypsies, Panglima di laut, Pelaut dan Pelayar Turunggul. Keistimewaan suku kaum Bajau Laut yang mampu menyelam di dalam laut dalam tempoh yang lama menjadi perhatian dunia. Mana tidaknya, suku kaum Bajau memburu ikan di laut tanpa menggunakan alat bantuan pernafasan seperti tong oksigen dan sebagainya. Suku kaum Bajau telah lama dikenali sebagai masyarakat laut yang mahir berenang, menyelam dan juga memburu ikan. Orang Bajau Laut hidup di atas dan di bawah hamparan air, terapung dan menyelam sejak dari usia kanak-kanak kecil lagi sehingga meningkat usia dewasa. Ketahanan dan pernafasan suku kaum Bajau dalam menyelam telah diiktiraf di seluruh dunia. Oleh itu, kehidupan suku kaum Bajau dihabiskan di perairan laut dengan pekerjaan utama mereka iaitu nelayan. Hari ini, kami akan menemui seorang wanita yang berasal dari kaum Bajau Laut sendiri, iaitu Puan Nur Zainah. Okey, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Nama Kak siapa ya? Nama saya Zaita. Wah, Akak daripada mana? Daripada Sabah, Oh, kaum apa tu Kak? kaum Bajau Laut. Boleh tak Akak jelaskan sikit apa berkaitan dengan kaum Bajau Laut tu? Bajau Laut ni adalah salah satu suku kaum yang wujud di Sabah lah sejak seratusan tahun dahulu. Bajau Laut ni sebenarnya terbagi kepada dua. Satu Bajau Samah, satu lagi Bajau yang spesies memang tinggal di laut. So dia dikenali sebagai gypsy lah. Gypsy. So antaranya Bajau Laut ni sebenarnya dia lebih kepada bahagian macam perikanan lah. Jadi orang yang kawasan pergunungan ni lebih kepada kawasan kepada bekerja bertani macam tu. So beza dia punya tu tak banyak, makanan pun sama. Dia punya kehidupan macam biasa pun sebenarnya sama, cuma aktiviti itu sendirilah. Itu. Boleh saya tanya tentang pakaian tradisional yang ada dalam kaum Bajau Laut ni? Pakaian tradisional lebih kepada baju Batawi. Baju Batawi lah kalau orang Sabah tu sendiri, sebab tu adalah kebudayaan kita orang. So kita sendiri akan pakai tu masa majlis perkahwinan juga. Bukan saja pergi macam pertandingan ke, tapi memang kena pakai hari-hari lah. Macam kira adat Bajau Laut ni lah. Memang adat kena pakai tu kalau kahwin. Perkahwinan pun kena, kalau pergi menari ke, macam dulu saya punya pengalaman sendirilah. Masa saya muda-muda pun pergi lawan kampung sebelah pakai baju Batawi tu jugalah. Macam tu. Untuk mendapatkan sedikit duit lah. Macam tu. Upah lah. Upah. Okey. Itu antaranya lah. Okey, terima kasih. Saya akan tanya Kak, apakah makanan bagi kaum Bajau Laut sendiri? Makanan Bajau Laut tu lebih kepada makanan-makanan yang makanan uji lah. Macam kami tak makan nasi selalu. Beras tu kami ganti dengan tompek. Tompek tu adalah sejenis ubi. Ubi yang digoreng tanpa minyak. Jadi makanan uji kami memang ubi. Lepas tu makanan macam makanan ikan apa semua tu kami makan rebus dengan bakar saja. Jarang goreng. Jadi makanannya memang begitu. Lepas tu kita makan makanan juga yang daripada tehek. Tehek tu adalah jenis macam laut tu punya spesies sendirilah. Dia macam ada duri-duri sikit. Kita orang panggil dia tehek. Kebanyakan makanan kami juga makanan yang tidak dimasak. Seperti mentah. Seperti macam umai. Umai tu makanan tidak dimasak. Kita panggil kinilau. Ada orang panggil umai, ada orang panggil kinilau. Lepas tu kita makan juga makanan yang sinagol. Sinagol tu adalah ikan buntal yang kita masak. Dia macam kalau di sini dipanggil masak lemak kuning. Tapi sana panggil sinagol, dia buat kering. Memang makanan the best lah untuk Bajau Laut. Lato-lato?
Lato-lato tu sebenarnya dia panggil lato, bukan lato-lato. Lato tu sebenarnya jenis macam daripada rumpai laut lah yang Rumpai kita laut. makan. Makan dia makan mentah jugalah. Dia ulam. Faham. Itu saja. Terima kasih. Okey, baiklah Puan. Sebentar tadi Puan dah jelaskan yang lebih lanjut tentang pakaian dan juga makanan. Sekarang ni saya macam nak tahu apakah bahasa yang digunakan oleh kaum Bajau. Biasanya dalam Bajau Suluk ni kita menggunakan bahasa Siamal. Bahasa tu sendiri nama dia Siamal. Siamal tu maksud dia bahasa Bajau, Bajau laut lah. So sebenarnya Bajau ni tergolong dalam banyak-banyak suku kaum lah. So dalam suku kaum yang banyak-banyak tu, puak-puak tu sebenarnya dia ada persamaan bahasa. Tapi kalau Bajau laut ni, salah satu contoh dia macam kita panggil orang makan kan. So kita akan cakap mangan ke memon. Dia ada berdekatan dengan makan juga, mangan. Kalau minum, kita panggil minum juga. Begitu. Okey, saya tertarik nak tahu tentang apa patah larang bagi etnik Bajau tu sendiri. Patah larang biasanya dalam kenduri. Contohlah macam kenduri meninggal, kita tak boleh pecahkan cawan. Maksudnya gelas. Sebab dia akan bertanda buruk lah. Maksudnya akan ada orang turut. Maknanya akan ada orang meninggal lagi. Itu antaralah kalau boleh jagalah masa kita buat persiapan ke ataupun nak kendalikan majlis tu, jangan ada barang-barang yang pecah. Lagi satu, ada tak kepercayaan yang masih dikekal sampai sekarang? Yang pakai waktu sama moyang dulu dan sampai sekarang digunakan lagi? Ada, kalau di Semenanjung dia dipanggil tolak bala. Sana pun panggil tolak bala juga. Orang akan berkumpul di kawasan pantai. Lepas tu ada satu imam, dia akan membacakan macam mentera lah apa begitu kan. Lepas tu dia sediakan makanan tu dalam bakul. Bakul menggunakan kelapa lah. So di dalam tu dia ada ikan, dia ada ayam bakar. Lepas tu dia ada makanan nasi kuning. So benda tu macam dia bagi pada orang yang makhluk gaib tu lah, makhluk halus tu. Tu antara. So, tapi kalau orang tu sudah Muslim, dia tidak lagi macam mengamalkan lagi lah, tidak lagi mengamalkan. Tapi kalau bukan Muslim, dia masih lagi. Sebab Bajau Laut ni ada lagi yang tidak sebenarnya Islam. Tapi rata-ratanya bahasa agama dia orang apa? Islam. Pesta Regatta Lepa merupakan salah satu pesta tradisional bagi suku kaum Bajau di Semporna, Sabah. Pesta Regatta Lepa umpama perayaan tahunan bagi masyarakat Bajau di daerah Semporna sejak tahun 1994. Perkataan lepa bermaksud bot atau perahu yang digunakan oleh suku kaum Bajau dalam kehidupan seharian. Oleh hal yang demikian, Regatta Lepa ialah festival perahu tahunan yang diadakan pada setiap tahun dalam bulan April yang bertujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan adat, kesenian dan kebudayaan suku kaum Bajau di daerah Semporna. Lazimnya, sambulayang yang merupakan bendera atau panji akan dipasang di sepanjang jalan raya dan perahu bagi menandakan ketibaan sambutan festival Regatta Lepa. Secara umumnya, perayaan ini akan berlangsung selama 3 hari dan terbahagi kepada 2 acara, iaitu acara darat dan acara laut. Acara darat kebiasaannya melibatkan acara pemilihan Ratu Lepa, karnival, pelbagai jualan serta pameran seni dan budaya. Manakala acara laut pula melibatkan perarakan perahu lepa yang penuh dengan pelbagai hiasan. Acara perarakan perahu lepa diadakan bagi memilih lepa yang dihias paling cantik. Pemenang akan berpeluang membawa pulang hadiah berupa wang tunai, bot laju, alat ganti bot, trofi dan sijil. Kebiasaannya, pemenang dipilih berdasarkan hiasan sambulayang, persembahan tarian igal-igal yang diiringi dengan alunan muzik tradisional seperti gong, kulintangan dan tambul yang merupakan alat muzik tradisional turun-menurun kaum Bajau. Acara pertandingan pemilihan Ratu Lepa pula kebiasaannya dilakukan sebelum pesta tersebut bermula dan hanya 10 orang calon yang layak akan mengikuti pertandingan tersebut. Para calon mestilah berasal dari suku kaum Bajau dan mempunyai kelengkapan baju tradisional masyarakat Bajau, iaitu baju igal-igal yang terdiri daripada baju ala bimbang. Bagi aspek pakaian pula, calon wajib mengetahui nama setiap pakaian dan perhiasan dalam pakaian tersebut. Pakaian tradisional masyarakat Bajau kebiasaannya dilengkapi dengan gandi, mahkota, janggai atau sarung kuku, kambot
tali pinggang dan sebagainya. Pakaian tradisional bagi perempuan kebiasaannya diperbuat daripada kain baldu yang dihiasi dengan manik dan dibentuk dengan pelbagai corak dan hiasan yang lain. Terdapat 4 warna asli yang selalu digunakan untuk membuat pakaian tradisional masyarakat Bajau seperti warna emas, hitam, hijau dan biru. Jelaslah bahawa festival ini membolehkan para pelancong dari luar maupun dalam negara dapat melihat keunikan dan perincian baju tradisional masyarakat Bajau. Selain daripada festival Regatta Lepa, pakaian tradisional masyarakat Bajau turut digunakan dalam majlis perkahwinan dan majlis keramaian. Hal ini dikatakan demikian kerana Raja Sehari akan mengayakan pakaian ini di samping mempersembahkan tarian igal-igal sebagai sembah tamu kepada para tetamu yang hadir ke majlis tersebut. Penetapan hari perkahwinan hendaklah dielakkan daripada hari Rabu dan Ahad. Ini kerana kedua-dua hari ini dianggap kurang baik untuk upacara tersebut. Jika pantalarang ini tidak dipatuhi, maka pengantin akan jatuh sakit dan tidak akan mendapat rezeki yang baik. Kebiasaannya, hari yang dipilih ialah hari yang ke-14 atau 15 mengikut kalender Islam kerana dipercayai ketika itu cahaya bulan terang dan rezeki pengantin itu akan menjadi murah. Perkahwinan kaum Bajau yang bersifat monogami iaitu perkahwinan berlaku antara kaum kerabat atau saudara mara mereka sendiri. Hal ini kerana mereka amat percaya bahawa perkahwinan sesama kaum kerabat sendiri lebih menjamin perkembangan zuriat mereka. Dalam masa yang sama, mereka tidak pernah melarang dengan orang luar kerabat mereka, namun mereka lebih cenderung untuk berkahwin dengan kaum kerabat yang jauh sendiri. Tetapi mereka tidak boleh mengahwini mereka yang mempunyai ikatan akrab atau murim. Jika perkahwinan tersebut berlaku, maka perkahwinan itu dianggap sumbang serta akan mendatangkan sial. Majlis perkahwinan Bajau dilangsungkan selama 1 hari 1 malam. Tetapi pada ketika ini, majlis berlangsung 2 hari 1 malam. Pada hari pertama, majlis disambut dengan meriah pada waktu petang dan malam. Sambutan ini disambut secara mengelami-lami atau beramai-ramai. Dalam majlis ini, kaum kerabat dan tetamu akan berkumpul untuk menjamu selera dan menyaksikan beberapa jenis hiburan yang disediakan oleh pihak perempuan. Dalam memperingati nenek moyang, mereka akan berzikir bersama tetamu lain dan biasanya nasi kunyit bersama lauknya dan kuah panyam disediakan. Pada hari kedua, upacara dimulakan dengan pukulan titik di alau, iaitu pukulan tanggungguk khas. Biasanya, pukulan itu dibuat pada pukul 5 pagi bagi mengingatkan penduduk setempat akan majlis perkahwinan mereka. Setelah bersarapan, kedua-dua pengantin akan dimandikan oleh ahli-ahli agama di rumah masing-masing, diikuti dengan bacaan ayat-ayat suci sebagai doa selamat mereka. Setelah dimandikan, pengantin lelaki akan diarak dengan menaiki kuda ke rumah pengantin perempuan atau ke masjid untuk majlis akad nikah. Setelah itu, pengantin lelaki akan didukung oleh 2 orang lelaki masuk ke dalam rumah pengantin perempuan atau masjid di mana akan berlangsungnya majlis akad nikah. Selepas berlangsungnya akad nikah, pengantin lelaki akan diberikan sehelai kain selendang dan dipimpin oleh pengapitnya ke pelamin. Dalam tempoh itu, pengantin lelaki diiringi oleh pukulan tangguk dan nyanyian jam-jam. Apabila rombongan pihak lelaki sudah semakin hampir, pihak perempuan akan menurunkan tirai di hadapan pelamin untuk melindung pengantin perempuan daripada penglihatan pengantin lelaki. Beberapa syarat dikenakan kepada pihak lelaki jika ingin melihat pengantin perempuan di sebalik tirai itu. Jika pihak pengantin perempuan menutup pintu, maka pihak lelaki perlulah membayar wang tebus pintu atau kaukaban lawang. Biasanya, pengantin perempuan akan duduk di pelamin dan menunggu suaminya di sebalik 3 lapis tirai. Tirai itu perlulah dibuka selapis demi selapis dengan disertai menjam-jam. Setiap tirai hanya akan dibuka sebaik sahaja pengantin lelaki membayar wang tebus sebanyak mana yang patut. Setelah itu, setelah tirai yang terakhir dibuka,
Pengantin lelaki perlulah memutarkan kain selendang yang diberikan kepadanya selepas majlis akad nikah tadi sebanyak 3 pusingan di atas kepala pengantin perempuan dengan ibu jari tangan kanannya. Proses ini dikenali sebagai tutukan, iaitu sama dengan proses membatalkan air sembahyang. Selepas majlis persandingan, pengantin lelaki akan terus tinggal di rumah pengantin perempuan selama 3 malam. Dalam tempoh itu, ahli-ahli agama akan bergiliran memberikan nasihat tentang rukun berumah tangga, persefahaman antara suami dan isteri dan lain-lain nasihat yang dirasakan perlu. Setelah 3 malam, ibu bapa pengantin lelaki akan datang dan meminta izin dari besannya untuk menjemput pasangan pengantin baru itu berpindah ke rumah mereka. Perpindahan itu dikenali sebagai tingkuang. Pasangan pengantin baru itu kemudiannya boleh terus di rumah pengantin lelaki buat selama-lamanya jika mereka mahu. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.